Nuzulul Quran taratan yakun ma'a taqriril hukm wa taratan yakunu qablahu wal 'aks. Al-Quran turun kadang-kadang bersama-sama dengan penetapan hukum. Maknanya yang terkandung di dalamnya. Kadang-kadang sebelum penetapan hukum dan kadang-kadang pula selepasnya. Dia biasanya kaedah-kaedah ni kalau kita dengar kaedah saja kita kena merenung, melengung, orang kata melengung. Apa maksud? Sebab itu perlu pada keterangan itu dilihat kepada sudut penurunannya. Jadi penurunan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu terbahagi kepada 3. Dari segi sesuatu ayat itu mengandungi hukum, penurunan Al-Quran itu ada 3 macam. Pertama, ayat-ayat yang diturunkan bersama-sama dengan pensyariatan hukum yang terkandung di dalam. Maksudnya ialah hukum yang terkandung di dalamnya baru diketahui disyariatkan apabila ia diturunkan. Ini cara kebanyakan ayat yang mengandungi hukum hakam diturunkan. Kebanyakannya macam inilah ayat. Ini yang paling banyak. Kalau ayat hukum, bila hukum itu disyariatkan, bila dia tunggu tu lah. Bila ditunggu, baru disyariatkan. Mana sebagai syariat Muhammad. Misalnya haji, ada dah haji. Puasa, ada dah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan? Ada dah. Sembahyang ada dah. Tapi mengikut syariat Nabi kita. Dikatakan puasa itu disyariatkan pada tahun yang kedua misalnya hijrah. Contohnya, ataupun pada tahun yang ke-6 hijrah haji. Pada haji ada dah. Umrah ada dah. Sebagai syariat untuk umat Muhammad dengan kaifiat-kaifiat yang tertentu yang mungkin berbeza sekali dengan syariat yang lain. Itu maksudnya. Bila ketika turun ayat itu bersama-sama dengan itu. Inilah kebanyakannya ginilah cara. Sama ada benda itu sudah ada dah atau tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebelum itu tak ada lagi. Tak ada lagi bermakna baru itu. Baru itu. Baru pada masa itu. Misalnya wuduk. Wuduk itu sudah ada dah. Tapi wuduk dengan kaifiat ini baru disyariatkan apabila turun. Itulah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maknanya lewat tu. Mana sebelum tu wuduk juga. Wuduk yang maknanya mengikut syariat dahulu ataupun tidak sempurna seperti yang ada selepas itu. Baik, yang kedua ayat-ayat yang hukumnya telah pun disyariatkan sebelum ia diturunkan. Maksudnya ialah hukum yang terkandung di dalamnya telah pun diketahui sebelum ia diturunkan lagi. Melalui ayat-ayat yang lain atau saluran-saluran wahyu yang lain. Yang ketiga, ayat-ayat yang disyariatkan hukum yang terkandung di dalamnya setelah ia diturunkan. Mana tidak sekali dengan turun. Syariatnya kemudian. Berapa lama? Berapa tahun kemudian? Maksudnya ialah hukum yang terkandung di dalam ayat berkenaan baru disyariatkan setelah beberapa ketika ia diturunkan. Tak tentu setahun ke, 2 tahun ke, sebulan ke, 2 bulan ke, lepas turun. Tapi tidak bersama-sama dengan turun ayat. Ketika turun ayat itu memang kita tak boleh kata sudah disyariatkan. Dengan sebab turun ayat ni disyariatkan. Tak boleh kata. Baik. Di bawah ini adalah contoh-contoh bagi setiap bahagian yang tersebut itu. Satu, contoh bagi bahagian pertama, iaitu ayat yang turun bersama-sama dengan pensyariatan hukum yang terkandung di dalamnya. Baca situ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Bermaksud,
Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke arah Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Hukum menghadap ke arah Baitillah, yakni Kaabah, ketika bersolat telah disyariatkan bersama-sama dengan turunnya ayat ini. Sebelum itu, kiblat umat Islam ialah Baitul Maqdis. Sebelum itu tidak. Sebelum itu menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi sejak bila umat Islam di zaman Nabi itu kena menghadap kepada Baitul Maqdis? Bila turun ayat ni? Mereka tahu melalui ayat ni. Ayat itulah yang menentukan. Banyak lagi yang lain-lain. Banyak. Hukum-hukum yang lain kan. Yang mana tahu yang ketika itu. Sebelum itu tidak disyariatkan. Misalnya kita kata Arab. Misalnya kita kata nikah mut'ah. Haram nikah mut'ah. Pada ketika turun tu barulah tahu. Ketika turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu kan ayat. Ayat tu yang utamanya sebab sebelum itu turun ayat pun minum lagi. Minum lagi. Kan? Apa ni? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Itu yang kedua. Kan? Ketika itu minum lagi. Sahabat-sahabat yang pergi perang Badar tu, sahabat-sahabat yang pergi perang Badar tu, setengah-setengahnya minum arak. Lepas tu balik tu dapat ghanimah, dapat apa tu minum arak. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Hamzah bin Arak kan mabuk. Nabi pergi dekat dia tak sedar. Katakan ni semua anak-anak buah ayah aku semua. Dia belah tu apa nama ni unta Sayyidina Ali. Nangis Sayyidina Ali. Dia belah tu. Lepas tu minum arak. Ada apa nama ni yang duduk menyanyi lagu perempuan. Masih lagi masa tu. Maknanya syariat betul-betul haram ni bersama-sama dengan turun innamal khamru wal maisir. Haramnya bila? Ayat tu haram. Sebelum itu tidak lagi. Bila disyariatkan haram ayat tu? Bila tu ayat. Banyaklah yang macam ini banyak. Kebanyakannya ginilah kalau bab hukum. Yang kedua, contoh bagi bahagian kedua iaitu ayat-ayat yang hukumnya telah pun disyariatkan sebelum ia diturunkan. Sebelum ia diturunkan telah syariat. Baca situ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah mukamu dan kedua belah tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua belah kakimu hingga ke buka lali. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah betul-betul dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, yakni dan tidak boleh menggunakan air, atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersetubuh dengan perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka bertayamumlah dengan tanah muka bumi yang bersih, iaitu sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengannya. Allah tidak mahu menyusahkan kamu sedikit pun, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6.
Dalam ayat ini selain hukum tayamum terdapat juga hukum wuduk. Ia diturunkan di Madinah. Sebelum turun ayat ini, Nabi SAW telah pun mengamalkan wuduk sebelum setiap kali baginda hendak bersembahyang. Dari itu dapatlah diketahui bahawa hukum wuduk itu sendiri telah pun ada sebelum turun ayat ke-6 surah Al-Maidah ini lagi. Surah Al-Maidah hanya menyebut sekali lagi hukum yang telah pun ada sebelum ia diturunkan. Ayat. Jadi ayat Al-Maidah hanya menyebut sekali lagi hukum yang telah pun ada sebelumnya, sebelum ia diturunkan. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam hadis, memang Nabi SAW setiap kali nak sembahyang dia berwuduk. Tapi wuduk dengan kaifiat ini, dengan perintah sebagai satu syariat untuk umat Muhammad, rujukannya ni. Maknanya sebelum tu ada dah hukum. Kalau tidak, Nabi buat macam mana? Nabi buat macam mana? Maknanya ada dah lah. Jadi yang ada tu berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang lain, ataupun wahyu Quran juga, ataupun wahyu Al-Quran juga. Misalnya, ni ayat ni kan, nanti kita tengok sekejap. Jadi ke tidak kalau kita pakai ni? Kadang-kadang tak jadi, tak boleh ambil je. Cuba tengok ni. Ini dalam surah An-Nisa. Hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw la fatayammamu sa'idan tayyiban. Jadi hukum tayammum ni dah ada dari sini. Tapi hukum wuduk itu tak ada lagi. Gitu. Hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safar. Supol kan? Cuma dia tak ada minhu. Tak ada minhu. Selepas wa aidikum minhu. Tayammum. Tapi di sini tidak jelas. Tak jelas. Cuma kalau berkait dengan tayammum, boleh kita kata. Dah ada dah hukum tayammum di sini. Jadi ayat tadi semua menyebut sekali lagi, mengulang. Tapi kalau wuduk, di sini tak ada. Di sini ada itu lain. Ini kan ada idza qumtum ila shalah, wuduk. Jadi di sini nak ceritanya tayamum itu boleh menggantikan wuduk sebagai ganti untuk mengangkat hadas kecil, boleh juga sebagai ganti mandi ataupun untuk mengangkat hadas besar. Itulah nak cerita. Jadi kalau berkait dengan wuduk, kira-kiranya sebelum ayat ni Nabi SAW tahu yang dia buat tu melalui saluran yang lain lah. Wahyu tu wahyu, apa nama ni? Hadis tu pun wahyu juga. Hadis tu pun wahyu. Baik, kalau kita tengok, tak apa kita tengok dulu. Maknanya Nabi SAW telah berwudu. Cumanya berdasarkan Quran, syariat. Ketika tu benda tu dibuat dah. Wudu tu. Itu nak cerita. Cuma syariat itu untuk mengukuhkan lagi. Maknanya rasmi lagi berdasarkan Quran. Kalau dulu berdasarkan hadis saja. Ini berdasarkan Quran. Kemudian contoh ketiga. Tak ada, saya tak sebut sini, tak apa. Kita tengok sini ya. Tengok Al-Baqarah. Cuba kita tengok sini ya. Di sini. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Tidak kami tentukan kiblat yang sebelum ini kamu menghadap ke arahnya, melainkan untuk supaya nyata apa yang kami tahu, siapa yang akan mengikut Rasul dan siapa yang akan berpaling tadi. Jadi di sini Allah SWT kata kiblat yang kau menghadap ke arahnya sebelum itu. Dia kata ja'alna, kami tentukan. Kan Nabi itu sebelum menghadap, bila dia pergi ke Madinah selama 16 bulan,
berdasarkan setengah riwayat 17 bulan menghadap ke mana? Menghadap kepada Baitul Maqdis. Baik. Apakah ayat Quran yang menyuruh, mana ayat Quran yang menyuruh Nabi menghadap ke situ? Tetapi setelah Allah SWT perintahkan supaya Nabi menghadap kepada Kaabah, selepas menghadap kepada Baitul Maqdis tu, barulah turun ayat ni. Barulah dia cerita. Kiblat dulu yang kamu menghadap dulu tu kami tentukan, kami buat, kami syariatkan, kami tentukan. Mana baru tahu? Yang dulu tu Nabi ikut mana dalilnya? Tak ada. Tetapi Allah kata kami tentukan. Dia sebut ni kemudian. Maknanya benda tu Nabi duduk buat ada. Nabi dapat melalui sumber lain lah. Sumber wahyu. Hadis. Dalam hadis ada lah sebut. Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis. Itu sekali tidak apa disuka-suka dia buat tu dengan perintah Allah lah. Apalagi setelah kemudian ni datang ni ayat ni bila suruh menghadap kepada Kaabah, dia sebut kiblat dulu pun yang kami tentukan dulu. Oh, rupanya yang Tuhan tentukan juga walaupun tak ada dalam Quran. Gitu. Itu kenapa? Maknanya yang Nabi buat tu hukumnya mari kemudian. Begitulah. Selepas buat barulah turun ayat ni. Disyariatkan menghadap kepada Kaabah. Selepas daripada Nabi duduk buat ada tu. Menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi dia menghadap kepada Baitul Maqdis tu apa dalilnya? Apa pegangannya? Nak kata dalam Quran tak ada. Jadi hadis lah. Kita buat kesimpulan hadis lah. Sebab hadis tu wahyu juga. Ini maknanya sebelum itu sudah buat ada tapi belum disyariatkan. Disyariatkan kemudian. Walaupun sudah ada isyarat dah, kita tahu. Ijadah ni semua. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ni kira-kiranya dari segi tertib dia turun sebelum ni. Tapi dalam Quran yang ada sekarang ni Nabi letak sini. Sebelum tukar kepada Kaabah tu, Nabi duduk, orang kata lenggak-lenggak ke atas itu tengok. Tunggulah. Jadi Tuhan kata, kami tahu, kami tengok, kamu duduk dongok muka, menghadapkan muka ke langit tu. Dan kami akan ubah pun kiblat tu kepada kiblat yang kamu suka, yang kamu berkenan. Jadi sudah ada isyarat dah tu. Sudah ada isyarat. Tapi hukumnya tak ada lagi. Nampak ke tidak? Sudah ada isyarat dah bahawa kiblat akan ditukar. Dan Allah akan bagi kiblat yang Nabi lebih suka. Mana? Kaabah tu lah. Nabi lebih suka ke situ. Tapi dah ada perintah juga. Tapi perintah tu tak ada dalam Quran. Ada perintah juga yang suruh dia menghadap kepada Baitul Maqdis. Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis. Tapi dalam pada tu, kira-kiranya kita faham, Nabi sudah tahu dah juga, dia untuk sementara. Cuma bila macam mana, cara tak tahu. Itu kan. Lepas tu, barulah Allah SWT kata. Barulah kita tahu, rupanya Nabi sudah dapat dah perintah daripada ketetapan menghadap kepada Baitul Maqdis, dia sudah dapat dah. Sebab tu dia menghadap kepada Baitul Maqdis tu. Tapi berdasarkan ayat ni, kami akan tukar kiblat tu ke arah yang kau senangi. Pada ketika tu tidak lagi disyariatkan kepada Kaabah, duduk menghadap kepada Baitul Maqdis lah. Mana hukum yang Nabi nak ni datangnya kemudian, tidak bersama dengan tu. Datangnya kemudian. Gitu maksudnya. Ada gitu kadang-kadang hukum ni. Dia tidak mari sekali. Dia mari kemudian. Ada kalanya mari dulu. Tapi yang kebanyakan dia mari seletaklah bersama-sama dengan turun ayat itulah. Contoh bagi, baca sini pula. Contoh bagi bahagian ketiga pula, iaitu ayat-ayat yang disyariatkan hukum yang terkandung di dalamnya setelah ia diturunkan. Pertama,
wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, bermaksud dan yang lainnya bagi lagi orang-orang yang berperang di jalan Allah demi membela agamanya. Surah Al-Muzammil ayat 20. Apa yang dikemukakan ini adalah sepotong daripada ayat ke-20 surah Al-Muzammil. Ia termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Perintah berperang dan berjihad melawan orang-orang kafir belum lagi diturunkan dan disyariatkan semasa Rasulullah SAW berada di Mekah. Bagaimanapun, melalui ayat ini Allah telah pun memuji orang-orang berperang di jalannya sambil mengisyaratkan kepada ayat-ayat yang lain yang akan diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa akan datang tentang kewajiban berperang dengan orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Hukum perang baru diturunkan dan disyariatkan di Madinah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana. Baca. Kedua, fala tut'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Bermaksud, oleh itu, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendak orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan hujah-hujah Al-Quran dengan jihad yang besar dan bersungguh-sungguh. Surah Al-Furqan ayat 52. Firman Allah ini membuktikan keluasan erti jihad dalam istilah Al-Quran. Walaupun pada banyak tempat ia digunakan juga dengan erti perang di jalan Allah, namun ketika ayat ini diturunkan, jihad dengan erti perang belum lagi disyariatkan. Ia baru disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Terdapat 3 alasan kenapa perintah Allah supaya berjihad di dalam ayat ini tidak boleh dipakai dengan erti perang. A. Surah Al-Furqan diturunkan ketika baginda masih di Mekah. Ketika di Mekah perang belum lagi disyariatkan. Ia baru disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. B. Istilah bihi selepas kata wajahiduhum juga menunjukkan perkataan jihad di sini tidak boleh dipakai dengan erti perang. Ia hanya satu perintah yang menuntut orang-orang Islam berjuang dengan bersungguh-sungguh dalam menghadapi orang-orang kafir, terutamanya dengan menggunakan hujah-hujah Al-Quran. C. Perang baru dibenarkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kebenaran perang mula-mula sekali diberikan melalui firman Allah di dalam surah Al-Hajj berikut. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Bermaksud, diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa amat untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Surah Al-Hajj ayat 39. Surah Al-Hajj termasuk dalam surah-surah Madaniyah. Kalau begitu dapatlah disimpulkan bahawa perang baru disyariatkan di Madinah. Kalau ketika itu mereka baru dibenarkan berperang, bererti sebelum itu tidak dibenarkan. Bagaimanapun firman Allah dalam surah Al-Furqan di atas tetap mengisyaratkan bahawa jihad dengan erti perang juga akan disyariatkan apabila sampai masanya. Nampak kan? Kalau dalam contoh yang pertama tu jelas. Yuqatilun. Perkataan yuqatilun tu pegang, memang pegang. Yang kedua tu jihad. Jihad tu termasuk dalam jihad tu pegang sungguh lah. Tapi pada jihad dengan arti perang tu, kalau kita tengok ni surah ni surah Furqan, kalau yang di surah Muzammil, semua surah Makkiyah. Ketika di Mekah belum lagi disyariatkan perang, tapi sudah disebutkan perang dalam ayat-ayat dalam surah Makkiyah itu pun ada. Ini sebagai isyarat bahawa ia akan disyariatkan kemudian. Inilah yang dikatakan ayat turun, cerita dah tentang, tapi hukumnya datang kemudian, tidak bersama-sama. Ini contohnya. Jadi ada 3 keadaan lah kalau berkait dengan hukum, berkait dengan penurunan Al-Quran. Ada 3 keadaan. Mungkin hukum itu datang bersama-sama dengan ayat yang turun tu. Mungkin hukum itu ada dah dulu, cuma ini datang ni sebagai menguatkan atau lebih rasmi lagi, mensyariatkan dengan lebih jelas lagi dalam Quran. Mungkin juga begitu. Atau ayat turun, hukumnya tidak berlaku dah, belum lagi disyariatkan. Ia akan disyariatkan kemudian. Contohnya ni lah. Jadi ada 3 keadaan. Jadi itu, sebab itu kita kena tahu masalah penurunan Quran ini Makkiyah, Madaniyah. Kenapa disebut-sebut sangat? Nak faham benda-benda begini lah. Kalau ada perintah perang dalam surah Makkiyah macam mana? Sedangkan dia belum lagi kufu aidiakum. Itu, kamu kena tahan tangan kamu. Kalau nak marah macam mana pun, berasa gerah pun, jangan perang. Jangan. Kufu aidiakum. Jadi ini
Kalau ada ni isyarat kepada akan datang, atau Allah SWT memuji orang yang berperang. Dulu pun ada orang yang berperang, maknanya sebagai isyarat kamu pun akan bertemu juga dengan perang ni. Tetapi ia belum disyariatkan lagi. Apabila disyariatkan, itu semasa di Madinah, semasa di Mekah lagi, Muzammil dia awal lagi. Furqan tu pun Makkiyah juga. Sebab itu penting kena tahu Makkiyah mana. Bila tu. Jadi, kalau kita kata dia turun tu Makkiyah, kita sama sekali tak boleh pakai dengan makna sesuatu yang baru disyariatkan di Madinah. Tak boleh. Sebab itu kita kena takwil. Takwilannya boleh. Misalnya di sini. Wajahidhum bihi. Berjihadlah dengan mereka. Dengannya tu apa? Dengan Quran, bukan dengan senjata. Jadi jihad ni macam-macam boleh. Luas sebenarnya. Bukan semestinya makna perang tu dalam Quran. Jadi bihi tu balik ke mana? Balik pada Quran. Bukan senjata, sebab sebelum pada dia cerita pasal Quran. Jadi itu buktinya. Kita tak boleh pakai jihad dengan makna perang sama sekali. Sebab apa? Sebab tak sampai masa dia. Belum dibenarkan lagi. Baru dibenarkan. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Paling awal pun tahun yang pertama. Hijrah. Ataupun tahun yang kedua. Maknanya sebelum tu tidak diizinkan. Macam mana nak perang dengan makna guna senjata tu? Tidak begitu. Itu antara benda yang kena faham. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam.